Tuan Pengerusi memberi saya peluang untuk membahas di Kementerian Dalam Negeri. Saya merujuk kepada butiran 020100 dan juga 020300, iaitu berkenaan dengan kepolisan dan juga kawalan sempadan, dan juga kepada 030200 hal ehwal immigration. Tuan Pengerusi, saya ingin membangkitkan beberapa isu. Pertamanya adalah berkenaan dengan laporan baru-baru ini daripada The Times of India, iaitu satu akhbar di negara India, di mana laporan tersebut telah pun membongkarkan bahawa terdapatnya satu intelligence report di negara tersebut yang menyatakan, saya petik dalam bahasa asal, Tuan Pengerusi, the Indian intelligence establishment is learned to have intercepted crucial financial transactions with links to wanted Islamic preacher Zakir Naik, suggesting that a Malaysia-based Rohingya outfit may be in an advanced stage of orchestrating a terrorist strike in the country by a group led by a woman. Dan juga terdapat beberapa laporan yang menyatakan bahawa ada kemungkinan bahawa satu strike terorisme tersebut mungkin akan berlaku dalam beberapa minggu saja di dalam satu bandar di India. Jadi saya meminta penjelasan berkenaan dengan isu ini yang saya fikir adalah amat serius berkenaan dengan peranan Zakir Naik tersebut di dalam perkara ini. Adakah apa yang dilaporkan oleh pihak berkuasa India tersebut, adakah itu diambil serius oleh kerajaan kita? Oleh kerana saya baru-baru ini mendapati bahawa IGP kita telah pun menyatakan melalui satu sidang akhbar bahawa beliau tiada apa pengetahuan berkenaan dengan isu ini, yang amat menghairankan. Oleh kerana sekiranya ini adalah satu perkara yang telah pun berlaku, maksudnya ianya telah pun berlaku sudah lama lagi. It has been going on for a while. It cannot have happened overnight. Jadi ini adalah satu perkara yang saya minta Menteri dalam KDN ini untuk menyatakan apakah langkah-langkah yang diambil oleh kementerian untuk memastikan atau mengesahkan peranan Zakir Naik tersebut di dalam perkara ini, sama ada kerajaan kita ada mengambil tindakan ataupun langkah-langkah untuk bekerjasama dengan kerajaan India untuk mengatasi masalah ini, sama ada kami telah pun mendapati ataupun mendapat tahu identiti pihak Rohingya tersebut yang dikatakan merancang strike terorisme tersebut oleh penguatkuasa India tersebut. Ini saya minta penjelasan daripada pihak kementerian, dan juga sama ada pihak kementerian akan mengambil tindakan untuk menerima permintaan kerajaan India untuk extradite Zakir Naik tersebut ke India, dan sama ada langkah-langkah akan diambil dengan secepat mungkin, terutama yang selepas pembongkaran teroris strike ini oleh kerajaan India tersebut. Yang keduanya, Tuan Pengerusi, adalah berkenaan dengan hal ehwal immigration yang saya ingin membangkitkan di sini berkenaan dengan beberapa laporan baru-baru ini yang menyatakan bahawa satu sindiket penyeludupan ataupun smuggling syndicate yang dikatakan dijalankan oleh pegawai-pegawai immigration telah pun ditangkap, dan didapati bahawa immigration ataupun pegawai-pegawai immigration tersebut, beberapa daripadanya mempunyai rekod kriminal ataupun rekod jenayah yang amat merupakan satu perkara yang amat serius. Salah seorang daripada dia dinyatakan ataupun dikatakan merupakan seorang ahli sindiket untuk pencurian kenderaan ataupun vehicle theft, dan dia mempunyai pangkat, kalau tidak silap saya, Tuan Pengerusi, KP 19 grade.
dan dia mempunyai langkah ataupun dikatakan Tuan Pengerusi juga mempunyai ataupun memiliki kenderaan-kenderaan luxury seperti Rolls-Royce, Mustang, Range Rover dan Audi. Bagaimanakah seorang pegawai yang mempunyai kesalahan jenayah ataupun rekod jenayah boleh menjadi ataupun menjadi seorang ahli immigration? Saya juga dimaklumkan bahawa sindiket tersebut di dalam Jabatan Immigration ini juga mempunyai peranan dalam membawa orang masuk ke dalam negeri dan juga membenarkan orang keluar dari Malaysia ke luar negeri. Jadi ini juga kena mengena dengan bagaimana apakah yang diambil ataupun apakah langkah yang diambil oleh kementerian untuk memastikan bahawa our borders are safe dengan izin Tuan Pengerusi. Apakah yang dikatakan di sini? Kalau ada Indian terrorist strike and our own immigration officers are enabling dengan izin Tuan Pengerusi, enabling such rogues to leave the country or enter the country, is this being taken seriously? And what are the steps that are being taken to overcome this problem? We cannot wait for a strike to occur. We must act now before it occurs. And I think the Indian government, dengan izin Tuan Pengerusi, has been making requests to our government, and we have the right to know what those requests are and what action has been taken for it. Tuan Speaker, saya ingin membangkitkan lagi satu isu, iaitu berkenaan dengan isu approval permit, di mana baru-baru ini seorang hakim Mahkamah Rayuan ataupun bekas hakim Mahkamah Rayuan, Datuk Hishamuddin Yunus, telah pun membangkitkan isu ini berkenaan dengan laporan dari PAC, iaitu Public Accounts Committee, baru-baru ini yang membongkarkan bahawa kelulusan special approvals Tuan Pengerusi adalah berleluasa di dalam Kementerian Dalam Negeri, dan ini adalah untuk foreign worker recruitment. Jadi saya ingin mengetahui Tuan Pengerusi, apakah tindakan yang telah pun diambil oleh kementerian untuk menghalang perkara ini daripada berlaku. Saya faham bahawa such approval permit process was undertaken pada masa kerajaan dulu, bukan kerajaan PH, kerajaan dulu. Tetapi kalau sekarang, apakah langkah yang diambil oleh kementerian untuk memastikan bahawa terdapatnya safeguards untuk memastikan bahawa ataupun mencegah proses tersebut daripada berlaku lagi? Akhir sekali, Tuan Pengerusi, saya ingin bertanya berkenaan dengan isu body cam yang saya difahamkan baru-baru ini telah pun diumumkan akan digunakan pakai oleh pihak polis. Saya tidak dapat nampak peruntukan itu dalam bajet ini. Saya percaya that is a good idea, satu pengumuman yang baik, dan saya ingin bertanya di manakah dan apakah peruntukan yang diberi untuk body cam tersebut. Ya, Batu Kawan. Terima kasih. Terima kasih Datuk Pengerusi. Saya ingin bertanya, anggaran kos satu body cam jenama Axon yang diguna pakai oleh anggota polis di London Charing Cross Station boleh dianggarkan lebih kurang RM2,000. Dan Menteri Dalam Negeri ada mengumumkan satu pengumuman yang baik dan kami semua sokong bahawa beberapa unit anggaran 2,168 unit body cam akan diguna pakai tahun depan. Sekiranya kos tersebut adalah RM2,000, maka kos keseluruhan mencecah RM4.336 juta. Saya tak nampak dalam butiran belanjawan Kementerian Dalam Negeri body camera atau kamera badan atau apa bentuk kamera badan dalam butiran tersebut. Jadi saya ingin tahu di manakah letaknya lebih RM4 juta itu dalam butiran belanjawan Kementerian Dalam Negeri. Adakah yang Bapak Bukit Gelugur sokong? Terima kasih. Terima kasih Batu Kawan, itu satu perkara yang serius, dan saya mohon izin untuk masukkan apa yang dinyatakan oleh Batu Kawan dalam speech saya. Dan dengan itu Tuan Pengerusi, saya ucapkan terima kasih kerana memberi saya peluang untuk mengambil bahagian dalam perbahasan ini. Terima kasih. Terima kasih Yang Berhormat Bukit Gelugur.